dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam bab waqaf, kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, jilid yang kelima. Kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada muka surat 941 di bawah tajuk syarat-syarat harta yang diwakafkan. 941 syarat-syarat harta yang diwakafkan. Kita berhenti setakat syarat yang kedua, iaitu yang pertama, harta yang diwakafkan mestilah berbentuk objek yang tertentu. Yang kedua, harta yang diwakafkan adalah milik pewakaf dan boleh dipindah milik. Kita tak boleh wakafkan harta orang, tak boleh. Saya wakafkan kereta Haji Majid untuk masjid, tak boleh, itu kereta dia. Baik, itu kita dah bincangkan. Dan kita masuk syarat harta yang diwakafkan, iaitu syarat yang ketiga, iaitu harta yang diwakafkan itu boleh digunakan selama-lamanya. Jangan baca sampai situ. Kan kita kata mana ada benda yang kekal selama-lamanya. Yang kekal hanya Allah, yang lain semua binasa. Betul. Sebab tu kena baca sampai habis. Ini dari sudut bahasanya begitu. Dengan kata lain, tidak sah mewakafkan makanan atau yang seumpama jika manfaat daripadanya hanya akan didapati setelah dimusnahkan harta tersebut. Wakaf sesuatu yang terus habis. Saya wakafkan nasi lemak untuk masjid untuk malam ni, tak jadi wakaf, itu sedekah biasa. Wakaf ni kena tempohnya lama. Kalau makan habis terus, memang manfaatnya apa? Manfaatnya kenyang, dapat pahala, tapi bukan wakaf. Jelas tuan-tuan ya? Baik. Selama-lamanya di sini adalah relatif, bukan membawa maksud kekal selama-lamanya. Ini maksudnya. Dengan kata lain, harta ini boleh kekal menjangkaui satu tempoh di mana ia boleh menghasilkan sesuatu atau hasilnya menyamai sesuatu upah. Maksudnya tempohnya lama, orang boleh ambil manfaat, dah banyak orang boleh ambil manfaat daripada yang kita wakafkan. Itu dia. Mewakafkan sebuah kereta atau seekor haiwan adalah sah, walaupun faedah sebuah kereta tidak kekal selama-lamanya, kerana ia mungkin rosak atau binasa. Begitulah juga dengan haiwan. Ada ke orang wakafkan haiwan? Sekarang kita tak nampak lah. Kalau zaman Nabi dulu adalah wakafkan kuda untuk berperang, betul? Wakafkan lembu untuk diambil susunya, bukan wakafkan lembu untuk disembelih. Sembelih mati teruslah. Begitu. Maksudnya kegunaannya itu dalam tempoh masa yang lama. Walaupun hakikatnya wakafkan kereta kan rosak, betul, tapi secara logiknya, secara kebiasaannya, tempoh boleh digunakan itu adalah lama. Dia tak boleh ni wakaf habis. Contoh makanan, minuman, begitu. Ada orang tanya macam mana wakaf duit. Wakaf tunai sah menggunakan wakaf tunai, dan wakaf itu, duit itu dibelikan, untuk dibelikan barang yang tertera syarat-syarat ini. Contoh, saya wakafkan duit ini kepada masjid untuk apa tuan-tuan? Untuk membeli kipas angin. Gitu. Duit itu akan dijadikan kipas angin. Bukan duit itu jadi kipas, tak dibelikan kipas angin, nanti jadikan kipas pula. Jelas tuan-tuan ya? Jadi kadang-kadang kita ada tabung wakaf. Kat luar tu ada tabung wakaf Perbadan Wakaf Selangor. Tu sampai dikopak orang lah. Mana-mana masjid rupanya, banyak tempat dari kopak, dia memang tahu orang letak tak diambil. Kalau tabung masjid diambil. Tu lama dah, kira dah 2 bulan 3 bulan, apa lagi bawa grinder lah dipotong. Jadi wakaf tu duit dijadikan apa? Dijadikan masjid, dijadikan surau, dijadikan sesuatu yang kekal. Tu dia.
Kita wakafkan duit untuk digunakan, dijadikan sesuatu benda yang kekal. Jelas ya? Seperkara lagi, tidak disyaratkan faedah harta tersebut perlu diperolehi serta-merta. Cukup sekadar ia boleh dimanfaatkan walaupun pada masa akan datang. Mewakafkan seekor haiwan yang masih kecil adalah sah kerana ia boleh dimanfaatkan di kemudian hari. Kita wakafkan kereta, keretanya tengah di-repair. Bila siapnya sebulan, aku wakafkan kereta ini. Boleh tuan-tuan? Boleh. Bukan serta-merta waktu tu dah repair, dah cantik, letak kat masjid diguna pakai. Itu boleh tuan-tuan. Itu maksudnya manfaatnya itu bukan on the spot, tapi dalam jangka masa akan datang pun boleh. Ya? Jelas. Yang keempat, penggunaan harta wakaf tersebut mestilah diharuskan oleh syarak. Mewakafkan harta yang hanya boleh digunakan untuk perkara yang diharamkan seperti alat-alat hiburan atau sebagainya adalah tidak sah. Ini kerana wakaf bertujuan untuk taqarrub. Apa taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan maksiat menafikan matlamat tersebut. Jadi kalau harta yang diwakafkan itu untuk buat dosa, tak jadi ya. Saya wakafkan rumah kedai ini untuk dijadikan pusat dangdut, contoh. Sah tak? Tak sah, malah berdosa lagi. Ya. Saya wakafkan rumah kedai ini untuk dijadikan kedai dan manfaatnya dijadikan untuk digunakan untuk masjid. Okey ya. Ya, contoh kat sini alat-alat hiburan, seperti alat-alat hiburan untuk berhibur semata-mata. Tapi ada persoalan, berhibur salah ke Ustaz? Berhibur ikut cara Islam lah. Itu je. Tuan cakap BA sistem salah ke? Tak salah. BA sistemnya tak salah. Penggunaannya itu pada perkara maksiat yang salah. Jadi boleh tak kita mewakafkan BA sistem? Boleh. Letak kat mana? Bagi kat masjid. Kan? Asyik mati je belikan. Okey. Wakafkan apa? Wakafkan pendawaian elektrik di masjid. Asyik trip aja kan? Wakaf semua. Boleh selama mana dipakai, selama itulah pahala mengalir. Jelas ya? Baik. Selesai. Dia diwakafkan buku boleh tak? Ramai sahabat-sahabat kita wakafkan buku. Ada siap bagi duit kat ustaz, belikan buku. Ada kan tuan-tuan? Boleh lah. Tapi tuan-tuan yang memegang duit, yang memegang buku tu kena manfaatkan lah. Kalau disimpan je kat rumah, tak jadi. Sebab buku ini diwakafkan untuk kita belajar dan baca. Dan bila dah baca, nanti ada ilmu kita amalkan. Barulah pahala mengalir. Kita yang menggunakan harta wakaf pun dapat pahala. Apatah lagi orang yang mewakafkan pun dapat pahala. Kita bersalah jika kita tidak mengalirkan pahala orang yang berwakaf. Nanti kita akan bincangkan tajuk penerima wakaf. Ya. Boleh ke harta wakaf ini diambil daripada Baitul Mal? Boleh ke tidak? Pemerintah atau khalifah Islam mewakafkan harta Baitul Mal. Baitul Mal bukan kita punya. Baitul Mal ni harta-harta yang contoh tuan-tuan ada harta yang tidak sah atau harta yang tidak suci, kita letak kat Baitul Mal. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengharuskan pemerintah Islam atau khalifah Islam untuk mewakafkan sebahagian tanah milik Baitul Mal sekiranya ia boleh membawa kebaikan kepada orang-orang Islam. Maknanya harta Baitul Mal ini harus untuk diwakafkan. Boleh diwakafkan. Ini telah dinyatakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Amalan ini dikecualikan daripada syarat harta itu mestilah hak milik pewakaf.
Sebelum ni kita dah baca, kita dah bincangkan. Harta wakaf itu mestilah milik pewakaf. Saya nak wakafkan kereta, saya wakafkan kereta saya. Saya tak boleh wakafkan kereta Haji Majid. Saya nak wakafkan duit, duit itu duit saya. Saya tak boleh tak boleh wakafkan duit orang lain. Itu. Tetapi Baitul Mal, harta Baitul Mal bukan pemerintah yang punya. Bukan khalifah yang punya. Baitul Mal ni milik siapa? Milik semua. Pemerintah hanya diberikan amanah, diberikan tanggungjawab untuk menguruskan harta Baitul Mal tersebut. Jelas tuan-tuan? Boleh ke tidak dia nak wakafkan? Di sini kata boleh, diharuskan. Mereka menjadikan tindakan Umar bin Al-Khattab yang mewakafkan tanah-tanah di Iraq sebagai hujjah. Umar bin Al-Khattab mewakafkan harta-harta Baitul Mal yang berada di Iraq untuk dijadikan harta wakaf, dimanfaatkan untuk orang ramai. Jadi dijadikan hujah, maka mazhab Syafi'i menyatakan diharuskan. Tapi ini bukan persoalan untuk kita sebab kita bukan pemerintah. Ya, kita orang awam tuan-tuan. Tapi kalau nanti tiba-tiba tuan-tuan jadi pemerintah, contohlah jadi menteri jaga agama contohnya, kan? Jadi boleh ke tidak? Boleh. Ya, yang tak boleh dijual makan sendiri, yang tu tak boleh. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut di dalam kitab Raudhah, ini nama kitab ya, Raudhatul Talibin. Sekiranya pemerintah berpendapat perlu mewakafkan tanah hasil rampasan perang sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, harta berperang dapat rampasan perang, harta itu dibawa Baitul Mal, maka ia diharuskan dengan syarat mereka yang berperang itu bersedia menyerahkan hak mereka sama ada dengan menerima pampasan atau sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, tanah ataupun harta Baitul Mal boleh diwakafkan, boleh dijadikan harta wakaf oleh pemerintah. Ini untuk pengetahuan kita lah. Baik. Terus, wakaf harta tidak alih. Apa tuan-tuan? Harta alih dan harta tidak alih. Maksudnya harta alih ni yang boleh berpindah-pindah lah. Harta tidak alih, harta yang kekal. Contoh kekal kat situ, rumah boleh kepindahkan. Zaman dulu bolehlah digotong. Sekarang rumah batu tak boleh gotong dah. Tanah pun tak boleh dialihkan. Itu namanya harta tidak alih. Harta alih contoh kereta, haiwan-haiwan. Ya. Ni kitab ni yang tuan-tuan wakafkan ni. Ni harta alih. Ni sekarang harta tidak alih. Boleh ke tidak kita wakafkan? Adalah sah mewakafkan harta tidak alih sama ada dalam bentuk tanah, rumah, premis perniagaan, perigi atau mata air. Walau bagaimana keadaan sekalipun tanah, rumah, premis, perigi atau mata air tersebut, apa-apa saja yang harta tidak alih, yang biasanya berlaku sekarang adalah biasanya diwakafkan sekarang tanah ataupun rumah. Sekarang lah yang berlaku. Nak kata wakaf perigi tak ada lah sekarang. Ada tuan-tuan wakaf perigi? Tak ada. Baik. Tuan-tuan boleh perigi tukarlah sekarang wakaf paip. Kat tempat kita lah. Lah paip macam mana? Kita uruskanlah pembayarannya. Lepas tu bilnya kita bayar. Jadilah tu wakaf. Digunakan untuk orang awam. Digunakan untuk semua orang. Tuan-tuan pernah dengar wakaf perigi di apa? Di Kemboja kan? Wakaf perigi telaga air tu. Tube well apa namanya? Yang pump tu kan? Tu masih ada. Sebab sistem pipe di sana tak sama dengan tempat kita kan. Mungkin dia tak maju lagi begitu. Memang ada lah. Ya. Sayyidina Umar pun dia mewakafkan perigi. Sebab pada waktu itu memang perlu kepada air. Dibelinya daripada orang Yahudi. Lepas tu dibeli, lepas tu diwakafkan. Ini dia.
Maka orang-orang kaya pun begitulah tuan-tuan, banyak duitnya. Dia beli apa? Dia beli bangunan. Diwakafkan untuk sekolah dan sebagainya. Itu dia. Baik. Tapi bukan nak wakaf ni tunggu kaya. Nantilah tunggu kaya aku wakaf. Tak jadi. Wakaf sedekah ini tidak menyebabkan seseorang menjadi miskin. Bahkan time miskin inilah kita kena banyak sedekah. Tuan-tuan, banyak sedekah, banyak wakaf. Time miskin lah. Sebab ia menyuburkan harta kita. Kadang-kadang kita silap. Nantilah tunggu naik pangkat. Nanti dah kaya, aku banyak sedekah. Orang berakal. Dah kaya kita lupa. Kita lah tuan-tuan. Baik ya. Hukum ini berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan amalan para sahabat. Saya, yakni pengarang kitab ini, telah pun menyebutkan sebelum ini kata-kata Jabir radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, tengok hadis pada Nabi. Tiada seorang pun di kalangan para sahabat yang berkemampuan tetapi tidak mewakafkan hartanya. Maksudnya para sahabat Nabi ni tuan-tuan, yang berkemampuan semuanya wakaf. Begitu juga kata-kata Syafi'i rahimahullah. Aku mendapat tahu bahawa 80 orang sahabat di kalangan Ansar telah bersedekah dengan sedekah muharrimat, iaitu sedekah yang mewakafkan harta. Muharrimat maksudnya dia tidak membenarkan harta tersebut menjadi milik dia kembali. Itu wakaf. Kita berhentikan hak kita. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya secara umumnya daripada Jabir bin Abdullah ini, para sahabat yang berkemampuan tak ada seorang pun yang tak berwakaf. Semua berwakaf. Berkemampuan semua wakaf. Ini dia. Jadi secara umumnya dibenarkan, sama ada harta itu harta yang kekal ataupun tak boleh beralih seperti tanah dan rumah. Boleh diwakafkan, tak jadi masalah. Sebagaimana kita umum, kebanyakan harta yang diwakafkan adalah berbentuk tanah, rumah atau perigi di zaman sahabat, di zaman Nabi. Perigi kerana keperluan air. Tanah memang itu keperluannya lah. Baik, macam kita lah tuan-tuan. So wakaf aja dululah, wakaf aja masjid kubur dulu. Jarang orang cerita wakaf kereta, jarang. Jarang orang wakaf rumah kedai, jarang. Dululah kan tuan-tuan, tapi sekarang okey, semua dah makruf, semua orang dah tahulah. Boleh tuan-tuan? Ada nak wakaf rumah kat sini? Kok ada rumah banyak. Rumah boleh, orang rumah jangan ya. Wakafkan orang rumah tak boleh. Ada wakaf rumah boleh. Rumah banyak-banyak. Contoh tuan-tuan beli tanah buat rumah kedai banyak-banyak, bagilah satu kat masjid. Kan? Ada sahabat kita tuan-tuan buat rumah kedai, dia wakaf dekat masjid satu pintu. Masjid kita dapat. Tak tahu urusannya bagaimana. Ada tuan-tuan, dia telefon saya, Ustaz, saya nak bagi satu pintu kat masjid. Dia kan pintu ni, pintu kedai. Dia bagi kat masjid. Nanti sewa ke apa ke, ambil lah masjid. Adalah income. Baik. Wakaf harta alih. Wakaf harta alih yang boleh dipindah-pindahkan, dibawa ke sana ke sini. Apa di antaranya makruf sekarang? Duit. Ni buku, apa-apa sajalah. Motor, kereta. Mewakafkan harta alih seperti haiwan. Ni orang tanya, haiwan kok diwakafkan? Haiwan yang digunakan bukan untuk disembelih tuan-tuan ya. Kalau haiwan untuk disembelih itu bukan wakaf, sebab dah sembelih habis, mati. Haiwan yang digunakan, kalau dulu digunakan untuk membajak, contoh, dan digunakan, diambil susunya, itu boleh. Jadi wakaf. Kalau disembelih, datang ke masjid, Assalamualaikum Ustaz, saya nak wakafkan kambing saya ni ya, untuk nanti jamuan makan. Itu bukan wakaf, itu sedekah. Kalau wakaf letak aja kat masjid, hidup je dia. Apa dia? Ambil susunya. Dapat tu jual susu kambing. Dapat rezeki, dapat duit situ, maka jadilah wakaf. Baik. Ataupun wakafkan kuda dekat masjid. Kenapa kuda, untuk apa? Boleh sewakan petang-petang jalan naik berkuda, contohlah. Gitu. Baik ya.
kenderaan, pakaian, peralatan perang, berus mana tuan-tuan? Jangan berus gigi lah dipakai semua orang nanti. Tuan-tuan pergi tak tandas kita? Tanya siap kita, ada tak berus? Berus ni termasuklah pencuci alat tu, apa yang selalu Pak siap bawa tu apa namanya? Yang cuci tu. Itu wakaf ke di masjid beli? Kalau tuan-tuan nak wakaf boleh. Kegunaannya memang tiap hari, tiap minggu digunakan. Ataupun pencuci apa namanya, alat pencuci kapet ni kan, memang digunakan. Betul tuan-tuan? Berbanding tuan-tuan wakaf surah Yasin, seminggu sekali je baca, itu pun tak ramai. Tak digunakan ramai tak gunakan sebab tak ramai orang datang, itu je. Adalah sekali baca Yasin JPKK itu ramai, ya. Baik, bijana ni dan buku yang bermanfaat. Ni lepas ni berebut-rebut dah, bukunya lebih banyak daripada datang kuliah pula. Ni buku bermanfaat. Ada ya tuan-tuan ya. Adalah sah. Jadi tuan-tuan nak wakafkan apa sahaja, yang penting bermanfaat, adalah sah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillahi aymanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang mewakafkan farasan, seekor kuda. Kuda ni kuda perang tuan-tuan ya. Faras ni kuda perang. Kuda yang untuk berperang, bukan kuda yang biasa. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Imanan, dengan penuh keimanan. Wastasdiqan biwa'dihi, dan yakin, percaya dengan janji-janji Allah. Fa inna syi'ahu, maka sesungguhnya syiba'ahu, syab'an kenyang, maka sesungguhnya kekenyangannya, wariyahu, dan dah tak haus, dah tak ngelak, hilang hausnya, warausahu, tahinya pun dicerita tuan-tuan, wabaulahu, kencingnya, iaitu kencing kuda itu, fi mizanihi, berada pada timbangannya, iaitu timbangan amalan untuk orang yang berwakaf tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, segala apa yang ada pada kuda tersebut, hingga kan kenyangnya, mungkin kuda tu kenyang sendawa, kencingnya, najisnya pun nanti akan dijadikan timbangan sebagai amal kebajikan pada hari kiamat. Ini kuda ustaz, tak sebut pun kereta. Lah, zaman Nabi tak ada kereta tuan-tuan, kuda itulah dijadikan tunggangan. Jadi begitulah, siapa yang mewakafkan kereta, contoh kereta, siapa yang mewakafkan kereta jenazah, banyak orang wakaf kereta jenazah, pakainya tak kerap tuan-tuan. Dia kalau nak wakaf kenderaan ni tuan-tuan wakaf yang banyak digunakan. Apa tuan-tuan? Contohlah wakaf kenderaan untuk mengangkut pelajar-pelajar sekolah. Lepas tu dapat duit, dia kena bayar, duit tu masuk ke masjid, masuk tabung wakaf. Banyak dapat tuan-tuan. Ya, ni contohlah, ni contoh. Maksudnya harta yang boleh alih boleh diwakafkan, ya, dengan syarat kita letakkan tadi, ya, syarat pada harta tadi adalah harta itu harta yang kekal. Ustaz boleh alih nasi ayam, alih tak? Nasi ayam tu boleh alih, tapi dia makan habis terus. Tuan-tuan tengok hari Jumaat ada air, macam-macam air, orang mungkin berwakaf kat situ, itu kan wakaf, itu sedekah. Bawa pergi masjid, bawa pisang, saya wakafkan pisang, tak. Kalau pisang tu digunakan selama-lamanya, dia wakaf, mana dia pisang untuk dimakan, maka itu jadi sedekah. Jelas tuan-tuan ya? Maka akadnya itu kena tepat. Saya sedekahkan pisang ini pada hari Jumaat kat masjid, jadi orang makan.
Harap-harap minggu ni bukan pisang lah, anggur pula. Mahal sikit. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adapun Khalid, maka sesungguhnya kamu semua menzalimi Khalid kerana beliau telah mewakafkan baju-baju besi dan alat-alat perangnya di jalan Allah. Khalid ibn Walid kan perang, panglima perang, dia wakafkan baju-baju besi dia. Baju-baju besi untuk jalan Allah digunakan untuk berperang. Baik. Boleh tak tuan-tuan kita wakaf harta yang kita kongsi? Kita beli kongsi, lepas tu sebahagian daripada kita ni, contoh beli harta, beli tanah 3 orang. Kita nanti belajar dalam jilid yang ke-6, ke-6 ke yang ke-7, ke-6. Harta atau syuf'ah. Syuf'ah ni maksudnya beli barang, beli harta, kongsi tetapi belum dibagi-bagi. Beli tanah 1 ekar, kongsi 3 orang tapi belum bagi. Kau tepi, aku tengah, tak bagi lagi. Tapi salah seorang daripada rakan kita jual tanah tersebut, boleh ke tidak? Tu nanti kita bincang dalam bab muamalat. Yang ini beli tanah, contoh berkongsi 2 orang ke 3 orang. Salah seorang daripada rakan kongsi kita ini wakafkan bahagian dia, boleh ataupun tidak. Ini disebut sebagai wakaf musya', mim shin alif ain, al musya'. Ialah harta yang menjadi milik bersama dengan orang lain tanpa dapat dipisahkan antara satu sama lain. Beli motor sama-sama, kongsi 2 orang, aku nak wakafkan separuh, boleh diketok motor tu? Tak boleh bagi 2, aku wakafkan belakang, depan kau pakailah balik. Tak jadi, tak boleh tuan-tuan. Jadi boleh ke tidak? Dengan syarat harta tadi tidak boleh dipisahkan. Harta musya' boleh diwakafkan, sama ada ia berbentuk harta alih atau harta tidak alih. Sama ada seorang sahaja yang mewakafkan bahagiannya ataupun sekumpulan yang mewakafkan bahagian mereka. Ianya sama dan diharuskan oleh syarak. Nanti kita baca sampai habis. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mi'atas sahmil lati li bi Khaybar lam usib malan qattu a'jaba ilayya minha. Ini cerita pasal Khaybar. Sesungguhnya al mi'atas sahmi, 100 bahagian yang kita sebut saham tu kan tuan. Ini ada saham 100 bahagian daripada 100 bahagian allati li, yang menjadi milikku. Di tanah Khaybar ni Umar ada bahagian dia. Lam usib malan qattu a'jaba ilayya minha. Di Khaybar ini merupakan harta yang paling saya suka. Khaybar. Umar sangat suka harta ni, tanah. Kata Nabi, Umar kata pada Nabi, wahai Nabi, 100 bahagian tanah di Khaybar ini yang milik aku, bahagian aku ni, aku paling suka. Qad aradtu an tasaddaqa biha, sesungguhnya aku hendak bersedekah dengannya. Maksudnya dia cakap kat Nabi, aku berhajat nak bersedekah. Sedekah di sini masuk wakaf. Aku nak berwakaf harta yang paling aku suka ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ihbis ahlaha aslaha wasabbil samarataha.
Maka bila Nabi dengar Umar buat begitu, maka apa kata Nabi? Ihbis aslaha, wakafkanlah asalnya. Ni asal maksud tanahnya. Wahai Umar, wakafkan tanahnya dan sedekahkanlah, wasabbil, dan sedekahkanlah samarataha, buah-buahnya. Maknanya tuan-tuan, bahagian Umar ni ada 100 bahagian dalam banyak-banyak tanah di Khaybar. Dia kata, aku nak sedekahkanlah wahai Rasulullah. Kata Nabi bahasa mudahnya, boleh, tak masalah, kau wakafkanlah tanahnya dan tu buahnya kau sedekahkan. Sebab buah ini suatu yang tak kekal. Jadi buahnya kau sedekahkan, tanahnya engkau wakafkan. Sedangkan di dalamnya juga ada bahagian-bahagian orang lain. Boleh tak? Boleh. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar dibina masjid. Baginda bersabda, ni Nabi nak bina masjid, mana nak cari tanah, tak ada nak bina masjid. Maka Nabi bersabda kepada Bani An-Najjar, tawar-menawarlah denganku pada harga kebun kamu. Dia banyak kebun kat sini. Nabi kata, bahasa mudahnya, kau tak nak jual ke kebun kau? Marilah jual murah-murah ke dengan aku, kata Nabi begitu. Apa kata kaum Bani Najjar ini? Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak akan menuntut bayarannya melainkan daripada Allah. Allahu Akbar. Bukan cakap demi Allah aku tak akan jual, tak. Dia cakap demi Allah aku tak akan minta bayaran melainkan bayaran itu dari Allah Ta'ala. Allah bayar dengan apa tuan-tuan? Allah bayar dengan pahala. Kenapa? Kerana kelebihan wakaf tersebut. Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah menyebut di dalam kitabnya, ni tuan-tuan, kitab Mughni Muhtaj, kitab fiqh yang besar selain daripada kitab Majmu'. Karangan siapa? Al-Khatib Asy-Syarbini. Kitab ni namanya tuan-tuan baca betul, Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'anil alfazil minhaj. Nak baca ruminya apa benda lah ni. Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'anil minhaj, yang orang selalu sebut kitab Mughni Muhtaj. Kalau kita baca kitab-kitab lama tu, seperti mana kata Al-Khatib di dalam Minhaj, di dalam Mughni, sama Minhaj, Minhaj Talibin, di dalam Al-Mughni, itu nama kitabnya lah tu. Iaitu Al-Khatib siapa? Al-Khatib Asy-Syarbini. Karangan Imam Nawawi. Semua ulama Islam pada sepanjang zaman telah bersepakat bahawa harus mewakafkan tikar dan lampu untuk masjid tanpa ada sesiapa pun yang membangkangnya. Apapulah tuan-tuannya, wakaf kipas ke, sekarang ni kapet lah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, harta yang kita kongsi, tetapi dengan syarat kongsinya itu telah dibahagi-bahagikan, boleh diwakafkan. Tuan-tuannya, maksudnya dah ada, kalau kita beli tanah, ni bahagian kau, bahagian kulon, bahagian aku wetan, aku nak wakafkan tanah ini untuk kubur contohnya. Boleh tuan-tuan, tak payah minta izin kawan partner kita, sebab tu bahagian kita. Kan? Kita beli tanah, kongsi dua. Tiba-tiba kawan satu tu wakaf untuk kubur. Perlu minta izin tak dekat kawan satu lagi? Tak perlu. Aku nak buat rumah, aku pula wakaf kubur. Nanti rumah aku dekat dengan kubur lah. Tak apalah, tu tanah aku, suka hati aku lah. Jelas tuan-tuan, harta kita, kita lah yang menentukan. Itu dia. Ini contoh lah tuan-tuan. Ya? Selesai. Ada soalan? Tuan-tuan, kau ada nak wakaf, Ustaz saya nak wakaf ni lah, boleh tak? Ya, contoh. Ada tuan-tuan. Tapi sekarang banyak orang wakaf berbentuk wang ringgit. Tapi bukan duit tu diwakafkan, tuan-tuan. Duit itu digunakan untuk dibelikan sesuatu. Macam saya sekarang tengah cari dana untuk buat surau di sekolah saya. Begitu kan. Takkan kita minta batu-batu daripada orang. Nak minta kayu bakau, tak. Kita minta duit untuk dibelikan barang untuk dijadikan masjid. Dah azan dah ya? Dah azan kan? 1 minit lagi. Tak hidup dia. Waktu tak ada kentong. Baik.
Tak ada? Baik. Syarat-syarat penerima wakaf. Tuan-tuan, buku yang tuan-tuan pegang ni tuan-tuan, ada di antaranya wakaf dia letak kat masjid. Ada. Yang tuan-tuan buat balik tu, tu tuan punya ni, saya minta nanti tuan punya yang berinfak tu niatkan sebagai wakaf. Boleh. Ada letak kat masjid, itu umum, semua orang boleh pakai. Yang buat balik, tu wakaf juga, boleh jadi wakaf juga. Tu wakafnya ada penerimanya. Jadi tanggungjawab orang buat balik lagi berat. Kalau diletak aja, tuan-tuan, kita tak menjalankan, kita tidak mengalirkan pahala orang yang berwakaf. Jangan pulangkan balik. Tak boleh. Tuan-tuan dah ambil dah tu. Ni ada syarat-syarat penerima wakaf. Boleh Hasan tu? Sini. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Syarat-syarat penerima wakaf. Siapa yang terima wakaf ni? Satu, setengahnya disebut sebagai pemegang amanah wakaf. Sebab itulah tuan-tuan, penerima wakaf ini boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang kita sebut ada wakaf ni kan umum, semua orang boleh pakai. Tuan-tuan, kita lihat secara perinciannya. Pertama, penerima khusus sama ada seorang ataupun lebih bagi. Memang wakaf untuk seorang ataupun banyak-banyak, ramai-ramai. Tu boleh tuan-tuan. Yang kedua, penerima tidak khusus. Contohnya mewakafkan kepada golongan tertentu seperti golongan fakir. Saya mudahnya sebut macam tuan-tuan yang berwakaf buku ni tuan-tuan. Siapa yang datang kuliah ni dibagi malam tu. Niatkan wakaf, itu wakaf khusus. Sebab terima pada seorang. Saya wakafkan buku ini untuk Ali bin Abu. Dia seorang Tapi kalau yang umum, iaitu yang tidak khusus, saya wakafkan buku ini letak di masjid. Siapa-siapa datang kuliah boleh pakai. Jelas ya? Baik. Syarat penerima khusus. Syarat penerima wakaf, iaitu syarat penerima khusus. Yang saya contoh tadi tuan-tuan ya. Ustaz tu bukan sedekah ke? Kalau benda tu kekal, wakaf. Benda tu kekal, siapa yang pakai dia seorang aja, seorang. Boleh tak saya dah wakafkan pada si fulan, orang tu pula bagi ke orang lain? Tuan-tuan, dah wakafkan buku ni pada seorang Ali bin Abu. Ali pula ambil, aku bagilah ke orang lain. Tengok ya. Sekiranya penerima wakaf ini dikhususkan sama ada seorang ataupun lebih, ia perlu menurut syarat-syarat berikut. Dia berkeupayaan memiliki harta ini ketika wakaf tersebut dilafazkan. Maksudnya dia hidup ketika itu. Nak wakaf pada orang yang mati tak jadi ya. Maksudnya dia bagi wakaf kepada orang mati. Adapun wakaf secara umum, pahalanya untuk si mati itu cerita lain. Ya, maksudnya kita bagi dan dia berkemampuan untuk menerima harta wakaf tersebut. Jelas ya? Contoh mudah ni tuan-tuan, buku ni. Yang minggu lepas tu, yang pertemuan lepas tu, ada sahabat kita berwakaf bagi tuan-tuan mampu menerima. Terima kasih ya, alhamdulillah tu wakaf. Oleh itu tidak sah seseorang mewakafkan harta kepada anaknya sedangkan dia tidak pun mempunyai anak. Saya wakafkan buku ini untuk anak saya. Lah, kau tak ada anak, macam mana? Belum ada anak, belum kahwin lagi, tak boleh. Benda belum ada, belum mampu, tidak mampu untuk menerima. Begitu juga sekiranya dia mewakafkan harta untuk anak-anak si fulan yang fakir sedangkan anak-anak si fulan tersebut tidak fakir, wakaf ini tidak sah. Saya wakafkan buku ini untuk orang-orang yang fakir, miskin. Semua kaya-kaya belaka kita bagi, tak boleh sebab kau niatnya adalah untuk fakir. Jelas ya? Kalau disebut khusus, dia kena bagi orang tu.
Tapi kalau sebut mana yang datang ambil lah jadi milik dia, jadi wakafkan untuk dia, boleh lah itu. Wakaf juga tidak sah kepada janin, orang yang telah mati, haiwan, kediaman atau sebagainya yang dianggap tidak berkeupayaan untuk memiliki harta wakaf ketika itu. Maknanya ketika diserahkan, dia mampu untuk menerima dan menjadi milik dia. Begitu ya. Berdasarkan kepada asas ini juga tidak sah mewakafkan mushaf Al-Quran atau buku-buku ilmu Islam, buku-buku inilah contohnya, kepada orang yang bukan Islam, kerana mereka tidak diharuskan memilikinya. Orang bukan Islam tak boleh memiliki buku-buku Islam ataupun Al-Quran, lagilah tak boleh. Hingga kan dalam Al-Quran, tuan-tuan, mushaf, ikut hukum asal tuan-tuan, kalau kita nampak orang bukan Islam memegang mushaf, kita wajib merampasnya. Tidak sah juga pewakaf mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri kerana ia perbuatan sia-sia. Saya wakafkan buku ini untuk saya. Lah, dah harta kau nak wakafkan untuk diri sendiri? Tak boleh. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang telah sedia berlaku, kerana harta tersebut sememangnya miliknya dan tiada apa-apa yang berlaku dalam perbuatannya itu. Jelas tuan-tuan, maknanya ia bukan pemberian. Dia mewakafkan supaya harta wakaf itu digunakan dan dapat pahalalah orang yang berwakaf. Jadi bila wakaf khusus ni tuan-tuan, kita kena manfaatkanlah wakaf yang telah diwakafkan. Saya wakafkan buku ini untuk kamu, digunakan, dibaca sampai habis badan kuliah. Selama dibaca, selama digunakan, dapat pahala. Lepas tu diamalkan lagi, Allahu Akbar, maka dapat pahalalah orang yang berwakaf tersebut. Jadi orang yang letakkan masjid itu wakaf secara umum, siapa-siapa boleh pakai yang datang ke masjid. Pun boleh juga. Cuma bila kat masjid dia pakai seminggu sekali lah. Kalau kat rumah ni, ke barang kalian tuan-tuan baca kat rumah, barangkali lah. Baca nanti malam pada kuliah ni, baca dululah kat rumah. Baca, bila baca kat situ, dia dapat pahala. Kita baca dapat pahala, orang yang berwakaf pun dapat pahala. Baik ya. Wakaf kepada orang yang kafir. Contoh tuan-tuan, penerima wakaf tadi tu mati. Penerima wakaf tu mati. Macam mana harta tadi? Bolehlah dialirkan kepada mana-mana sahaja. Boleh tuan-tuan. Dan penerima wakaf tadi, yang bapak buku ni mati. Contohlah, jangan tuan-tuan terasa aku mati pula, ni contoh. Ya, dia wakaf dan menerima wakaf khusus dia mati. Maka jangan di stuck, dia berhenti kat situ. Maka diberilah kepada orang lain supaya pahalanya itu mengalir. Begitu. Samalah seperti wakaf umum pun begitu. Kalau boleh jangan sampai berhenti dan boleh dimanfaatkan hingga sampai semaksimum yang mungkin. Baik. Sikit lagi saya nak gantungkan soalan. Boleh tak tuan-tuan kita wakaf kepada orang kafir? Tadi ke atas, wakaf Al-Quran untuk orang kafir tak boleh. Wakaf buku-buku agama kepada orang kafir tak boleh tuan-tuan. Ya. Habis tu macam mana saja kalau kita bagi dia tujuan supaya dia baca, kalau dia tujuan untuk supaya dia membaca dan dia belajar, tak apa. Tetapi kalau dia tahu, kita tahu memang dia ambil nanti untuk dihinakan buku tersebut, tak boleh tuan-tuan. Sebab ada kemuliaan sendiri, apatah lagi Al-Quran. Kalau buku agama pun ada kemuliaan di situ. Kita tahu kawan kita, contoh dia nak berjinak-jinak dengan Islam, kita bagilah dia buku Fardu Ain, dia bacalah dulu, baca. Dia tahu, kita tahu memang tu, okey tak apa. Tapi kalau memang tahu, bagilah apa pun, dia memang akan menghinakan atau dihinakan buku tersebut, maka tak boleh. Cuma secara umumnya, bagaimana kalau kita wakaf khusus untuk orang kafir? Saya baca sedikit dan kita gantungkan untuk kita sambung kuliah kita pada minggu hadapan. Kita baca sikit.
Ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa harus mewakafkan harta kepada orang kafir. Harus hukumnya. Sekiranya orang kafir itu adalah kafir zimmi yang tertentu, selagi mana pewakaf tidak berniat jahat. Ini kerana memberi sedekah kepada orang kafir adalah harus. Begitu juga dengan wakaf. Jadi secara amnya boleh tak? Harus, tapi dengan syarat kafir itu adalah kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi Islam, yang tidak memusuhi Islam. Kalau jelas dia memusuhi Islam, lawan zimmi ya. Baik. Adapun satu lagi golongan kafir yang disebut sebagai kafir muahid, yaitu kafir yang membuat perdamaian dengan pemerintah Islam. Satu, dia memang musuh tapi buat gencatan senjata lah kejap. Tu buat perdamaian, buat perjanjian perdamaian. Satu. Yang kedua disebut sebagai kafir musta'min, yaitu kafir yang duduk di negara Islam dan dia meminta perlindungan dengan kerajaan Islam. Boleh ke tidak kita wakafkan sesuatu pada mereka? Muahid, musta'min. Satu lagi kafir harbi yang memang memerangi Islam. Boleh ke tidak? Sah ke tidak kalau kita wakafkan harta kita kepada tiga golongan ini yang akan kita bincangkan dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi satu perenggan lagi sebelum kita tutup, jika didapati ada kemungkinan penerima wakaf akan melakukan maksiat dengan wakaf tersebut, maka wakaf tersebut tidak sah kerana maksiat tersebut akan menghilangkan hikmah dan tujuan wakaf. Kalau kita bagi wakaf kat dia, dia buat benda yang tidak baik. Wakaf kat dia digunakan untuk perkembangan agama dia contohnya, maka tak boleh tuan-tuan, tak sah wakaf tersebut, maka tidak dibenarkan. Ini seperti mewakafkan harta kepada rahib, iaitu macam padri lah, yang berkhidmat di gereja. Saya wakafkan jubah ini, digunakan untuk sembahyang dia. Tak boleh tuan-tuan. Yang tidak sah sebab digunakan untuk agama dia. Jadi wakaf untuk kafir muahid, kafir musta'min, kafir harbi, harus ke tidak kita wakaf untuk mereka? Saya gantungkan tajuk ini untuk kita sambung dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Walaupun bukan wakaf dan sebagainya. Tadi ada 3 buku, nanti ada lagi buku tuan-tuan ya. Ada saudara kita yang belum dapat bukunya lagi sebab buku ni limited edition. Dia tak banyak, susah nak cari. Ada lagi insya-Allah minggu depan ada lagi, kalau dapat ada lagi orang yang nak berwakaf. Saya cadangkan tuan-tuan kalau nak wakaf nak apa, beli sendirilah. Jangan usah saya belikan. Tak dapat pergi kedai-kedai habis ada satu dua. Dia kalau pergi kedai yang besar kat KL tu dapat. Lagi KL tu susah. Insya-Allah. Baik. Ada soalan? Baik, ada soalannya bila nak berhenti, insya-Allah kejap lagi berhenti. Baik tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mudah-mudahan kita sedikit belajar ni bagi semangat pada kita wakaf ya. Mudah-mudahan amalan wakaf ini kita sentiasa laksanakan menurut hukum hakam dan juga rukun-rukun yang tertentu yang kita dah lihat, iaitu orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, sirah, iaitu ada dia punya sirah ucapannya, ijab kabulnya, dan satu lagi adalah penerima wakaf. Jadilah insya-Allah wakaf tersebut wakaf yang sah insya-Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا استجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.